Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke dalam segmen saya, dalam segmen Refleksi Mukadimah Adlina RMA. Jadi hari ini saya akan membuat refleksi mengenai aktiviti-aktiviti yang kita adakan sepanjang minggu ini, bermula pada hari Isnin sampai hari Jumaat. Minta maaf sangat-sangat kerana saya ada kekangan untuk membuat live pada hari Isnin dan Rabu. Jadi insya-Allah live Mukadimah Adlina, segmen Refleksi Mukadimah Adlina ni, segmen RMA ni akan diadakan pada setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pada pukul 8 malam, insya-Allah. Jadi semoga Allah izinkan untuk saya sentiasa buat live pada setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pada pukul 8 malam, insya-Allah, mengenai refleksi sepanjang sesi pembelajaran di Umar Z Center. Jadi alhamdulillah untuk minggu ni sebenarnya kita mengadakan kempen menjaga kebersihan. Jadi kempen ni kita adakan untuk murid-murid melatih diri mereka menjaga kebersihan bukan sahaja secara individu tetapi secara bersama-sama. Kita dah pun membuat jadual yang mana setiap murid ada kawasan-kawasan yang akan mereka jaga untuk pastikan kebersihan kawasan tersebut. Jadi memang betul, walaupun kebersihan ini adalah rutin murid-murid pada setiap hari, tetapi kita adakan kempen ni untuk memberi pendedahan kepada murid, melatih murid-murid ni bagaimana mereka nak pastikan kebersihan persekitaran tempat belajar mereka, persekitaran Umar Z Center ni, bagaimana mereka ingin memastikan kebersihan persekitaran mereka bukan secara individu, bukan mereka saja yang kena pastikan bersih, bukan orang-orang nama-nama yang tertentu je yang memantau tu, bukan yang memantau tu yang perlu pastikan persekitaran bersih, tetapi mereka perlu belajar untuk menasihati, menegur kawan, mengajak kawan untuk menjaga kebersihan bersama-sama. Jadi contohnya kita khususkan pada kawasan-kawasan yang ditetapkan seperti kelas, ruangan interaktif, di mana ruangan interaktif ni ada ruangan TV, tempat duduk, tempat untuk beristirahat, kemudian ada kaunter, kemudian adanya tandas, ruang makanan, ruang tempat makan, dan juga rak kasut. Jadi kita dah pun berbincang dengan murid-murid dan mereka sukarela untuk memilih tempat-tempat yang mereka ingin pastikan kebersihannya. Jadi insya-Allah sedikit sebanyak kita cuba untuk melatih ni menjaga persekitaran Umar Z Center bukan hanya pada kawasan-kawasan yang tertentu. Kerana ada juga murid-murid yang berkata saya tak perlu bermakna saya tidak perlulah menjaga kebersihan di kawasan ini sebab saya bukannya ada nama dekat kawasan ni. Jadi maksud kita menetapkan nama pada kawasan-kawasan khusus di Umar Z Center ni adalah sebenarnya untuk melatih mereka menjadi seorang pemantau ataupun kedua pemimpin yang mana mereka perlu pastikan kawan-kawan mereka menjaga kebersihan di kawasan-kawasan yang tertentu. Ibaratnya mereka memantau kawan-kawan di dalam kelas jaga kebersihan ke tak, kawan-kawan ketika berada di ruang makan jaga kebersihan ke tak, mereka memantau kawan-kawan di ruangan interaktif, di kaunter, sama ada mereka menjaga kebersihan ke tak. Jadi itu yang kita ingin terapkan pada murid-murid ini. Bukan hanya mereka yang ingin membersihkan persekitaran, tetapi mereka mengajak kawan-kawan lain untuk sama-sama berbuat kebaikan, membersihkan persekitaran Umar Z Center ni, menjaga kebersihan bersama-sama. Jadi ini adalah satu inisiatif kita juga untuk mengelakkan murid-murid, mengingatkan diri kita daripada risiko jangkitan berpenyakit. Jadi yang kita tahu sekarang adalah musim-musim orang mudah terkena penyakit kan. Jadi semoga dengan kita menjaga kebersihan ini sedikit sebanyak dapat mengelakkan diri, mencegah diri kita daripada
dijangkiti penyakit-penyakit yang berisiko. Itu yang terdedah, kebiasaan yang terdedah kepada persekitaran yang tidak bersih, persekitaran yang tidak sihat. Jadi kita ingin mencegah daripada berlakunya jangkitan penyakit seperti ini, insyaAllah. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah dan sentiasa dikurniakan kesihatan, insyaAllah. Jadi bila kita sihat, barulah kita senang untuk melakukan kerja, untuk belajar, insyaAllah. Panjang pula mukadimahnya. Jadi itu adalah kempen kita untuk minggu ni. Jadi dah pun berakhir minggu ni, jadi kita akan menilai murid-murid mana yang betul-betul membuat committed dengan kehendak kempen kita ni, insyaAllah. Seperti minggu lepas, minggu Ihya Tarbiyah, jadi kita adakan asas praktikal haji untuk murid-murid. Jadi kita dah pun memilih murid-murid yang terpilih mendapat CJ penghargaan dan anugerah Little Hajj kerana sentiasa komited dalam aktiviti-aktiviti asas praktikal haji yang kita lakukan. Kita menilai mengikut kehadiran penuh sepanjang minggu, kemudian kita menilai komitmen mereka dalam setiap aktiviti, dan kemudian kita menilai keyakinan diri mereka, yang mana yang berani bercakap di hadapan, berani bercerita apa yang mereka dapat sepanjang aspek haji ini. Jadi kita menilai daripada situ, dan alhamdulillah ada beberapa murid yang terpilih untuk mendapat anugerah CJ penghargaan. Jadi tahniah diucapkan kepada murid-murid ini, dan semoga murid-murid dapat menjadi inspirasi kepada kawan-kawan lain untuk sama-sama komited, sama-sama membuat aktiviti-aktiviti yang ada di Umar Z Center ni. Jadi insyaAllah kita akan adakan banyak lagi aktiviti di Umar Z Center ni untuk memberi peluang pada murid-murid ni mengasah bakat ataupun kemahiran, dan juga dalam masa yang sama mereka dapat CJ. Jadi kita akan selalu berikan CJ, menyediakan CJ untuk murid-murid ni kerana CJ ni adalah sangat penting untuk akan datang, insyaAllah kan. Jadi untuk minggu ni juga sebenarnya kita subjek-subjek yang kita pelajari adalah fokus kepada ulang kaji, kerana minggu hadapan untuk makluman seperti yang telah dimaklumkan, insyaAllah minggu hadapan kita akan mengadakan pentaksiran progresif murid yang kedua. Pentaksiran progresif murid untuk tahun 1 hingga tahun 2 bermula pada hari Isnin minggu depan 25 Julai hinggalah 28 Julai, hinggalah pada hari Khamis. Manakala untuk tahun 4 hingga tahun 3 hingga tahun 6 bermula pada hari Isnin hingga hari Jumaat sepanjang seminggu, bermula pada 25 Julai hingga 29 Julai, insyaAllah. Jadi minggu ni kita banyak fokus kepada ulang kaji, di mana subjek hafazan kita ulang semua surah-surah yang kita pelajari sebelum ini. Tahun 1 surah 3 Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, surah Al-Fatihah, kemudian dan juga surah Al-Masad, Tabat Yada Abi Lahabin wa Tabb. Kemudian tahun 2 daripada surah Al-Fil, kemudian surah Al-Humazah, kemudian surah At-Takatsur, Al-Asr, kemudian surah Al-Qari'ah, insyaAllah. Dan kemudian tahun 3 kita fokuskan kepada surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian dan surah At-Tin. At-Tin hanya daripada ayat 1 hingga ayat 5. Kemudian surah untuk tahun 4 surah Al-Fajr, dan untuk tahun 5 surah Al-Insyiqaq, dan untuk tahun 6 surah Abasa. Jadi kita ada membuat latihan-latihan untuk murid, sama ada yang secara kuis online, ada yang secara praktikal, mana mereka secara aktiviti latihan, yang mana mereka perlu menceraikan ayat-ayat yang kita beri, ayat-ayat daripada surah yang kita beri. Satu kertas ni kita sediakan, satu kertas ni mempunyai ayat-ayat contoh dalam surah Al-Adiyat. Satu kertas ni mempunyai ayat-ayat surah Al-Adiyat, kemudian mereka perlu menceraikan. Lepas menceraikan, mereka perlu menampal, menyusun mengikut ayat menjadi satu surah. Jadi macam-macam cara menampal. Ada yang tampal straight, ada yang tampal bengkak-bengkok, macam-macam aktiviti. Jadi terpulanglah yang penting masing-masing dapat menggambarkan bagaimana cara mereka untuk mengingati
mengenal perkataan ayat daripada surah-surah yang mereka hafal. Kerana kita tak tahu. Kebiasaannya mereka yang menghafal, mereka mudah menyebut. Tetapi apabila perlu kepada menulis ataupun perlu kepada mengenal ayat untuk menyusun ayat daripada satu perkataan ke satu perkataan, mungkin mereka kena banyak mengenal pasti perkataan-perkataan ini. Contohnya wama, lepas wama perkataan mana perkataan yang lain. Jadi daripada situlah mereka belajar. Kita ingin mereka mengenal perkataan dan ayat daripada surah yang mereka hafal, bukan hanya semata hafal menyebut. Ini insya-Allah. Kemudian antara subjek yang pelajari juga adalah subjek berkaitan akhlak, yang mana dalam akhlak terutamanya untuk sesi petang mereka sangat suka untuk mengaplikasikan Canva dalam sesi pembelajaran akhlak. Jadi untuk akhlak mereka lebih gemar untuk menterjemahkan nota-nota dalam buku teks menjadi nota ringkas di dalam Canva. Jadi alhamdulillah. Kemudian berkaitan tentang sirah, menemui sesi pagi, kita ulang balik tentang biodata Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dilahirkan di mana, nama ayah Nabi, ibu Nabi, datuk Nabi, bapa saudara Nabi, kemudian Nabi, maksud Nabi Muhammad, kemudian apa peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad, yang mana tahun gajah itu kenapa dinamakan tahun gajah, kerana adanya tentera bergajah, tentera Abraha yang ingin menyerang Mekah, menyerang Kaabah. Kemudian datang burung ababil melemparkan batu daripada api neraka, lalu musnahlah tentera Abraha. Jadi kita ada buat sedikit lakonan, lakonan mereka sukarela untuk berlakon. Jadi majoritinya suka menjadi burung ababil, kerana mereka boleh melemparkan batu daripada api neraka kepada tentera bergajah ni. Jadi sebanyak semoga murid-murid dapat mengerti apa yang dipelajari pada sebelum ini. Kemudian tentang tajuk fiqh, antara yang kita ingatkan semula mengenai tahun 1 berkaitan tentang ibadah. Namanya ibadahnya ada dua, ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khususnya adalah ibadah yang wajib seperti solat, zakat, menunaikan haji dan berpuasa. Dan ibadah umumnya adalah ibadah secara umum, ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya kerana Allah. Tak kisahlah apa benda perkara kebaikan kita lakukan, semuanya adalah ibadah jika kita niat kerana Allah, dan ibadah yang umum. Contohnya berbuat baik pada ibu bapa, belajar, menolong kawan, dan macam-macam lagi. Semua adalah ibadah umum. Kemudian kita refresh balik tentang toharah. Toharah ni adalah bersih, suci. Suci untuk apa? Untuk menunaikan solat. Mana sebelum solat kita perlu berwudu. Kemudian tentang bahagian-bahagian air. Bahagian-bahagian air ada air mutlak, air musyammas, air mustakmal, air mutanajis, air muqayyad. Air mutlak, air musyammas, air mutanajis, air mustakmal, air muqayyad. Jadi kita ada buat sedikit praktikal yang mana mereka perlu menyediakan air mengikut bahagian-bahagian. Contoh air mutlak kebiasaannya kita gunakan air pipe. Jadi mereka perlu mengambil air pipe dalam satu syawal. Kemudian kerana air mutlak ni sebenarnya adalah air yang bersih, suci, yang boleh menyucikan, yang boleh digunakan untuk berwudu. Yang inilah yang kita selalukan guna untuk berwudu, air yang kita selalu gunakan untuk berwudu. Kemudian air musyammas adalah air yang berada di dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari. Jadi untuk analoginya, kita minta mereka mengambil air panas untuk menggambarkan air musyammas itu adalah panas. Jadi untuk digunakan sebagai berwudu adalah makruh. Makruh ni bermaksud boleh tetapi tidak digalakkan. Jadi lagi pun panas, macam mana nak gunakan untuk berwudu. Kemudian air mustakmal pula. Air mustakmal ni adalah air yang telah digunakan. Jadi kita lakukan analogi, mereka perlu meletakkan tangan ke dalam cawan, dalam air, ada dalam cawan air yang mereka ambil.
Jadi dikira air itu adalah air mustakmal, air yang telah digunakan, ataupun apabila mereka telah minum, telah digunakan. Jadi ini adalah kira air mustakmal. Kemudian air mutanajis adalah air yang terkena najis. Jadi analoginya kita minta mereka mencampurkan air sasi ke dalam air yang mereka ke dalam air pipe yang mereka ambil. Jadi jadilah air itu berwarna. Jadi air ni lah kira air mutanajis yang bertukar warna. Kemudian air muqayyad adalah air yang bersih. Tetapi dia boleh berubah warna dan rasa seperti air jus. Jadi kita minta mereka meletakkan air lychee ataupun air mangga ke dalam air yang mereka sediakan. Jadi dari situ kita dapat gambarkan bagaimana bagai-bagai air ni, supaya mereka dapat membezakan bagai-bagai air yang kita ajarkan, insya-Allah. Kemudian ada juga kita ulang kaji tentang tajuk najis. Sebenarnya najis ini adalah suatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah, yang boleh menyebabkan tidak sah ibadah seperti solat dan tawaf. Jadi contoh najis ada banyak. Contoh darah, muntah, nanah, bangkai haiwan, tahi, air kencing, anjing, khinzir dan sebagainya. Kemudian bahagian najis ada 3. Ada yang ringan, mukhafafah, ada yang sederhana, mutawassithah, pertengahan, mutawassithah. Kemudian ada mughalazah yang berat. Yang ringan ni adalah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah, najis pertengahan, yang mana contohnya selain daripada najis mukhafafah dan najis mughalazah, ia majoriti, contohnya darah, nanah, muntah, bangkai haiwan dan macam-macam lagi. Kemudian najis mughalazah adalah najis yang berat, hanyalah pada anjing, semua yang ada pada anjing dan babi ataupun khinzir. Jadi kita ulang semula. Kemudian kita belajar tentang hadas kecil dan hadas besar. Mana hadas kecil ni adalah seperti kita membuang air besar, membuang air kecil, tersentuh antara lelaki dan perempuan, kemudian terkeluar angin ataupun kentut. Jadi apabila mereka adanya hadas kecil, mereka perlu mengambil wudu untuk sah solat. Kemudian kalau hadas besar pula adalah contohnya keluar air mani, keluar darah haid, keluar nifas, ketika melahirkan anak. Jadi ini adalah hadas besar. Jadi hadas besar cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib. Itu sedikit sebanyak. Kemudian antara yang kita ulang kaji juga berkaitan hadas ni. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang fiqh. Dan untuk ada juga kita ulang kaji tentang tayamum, di mana tayamum ni adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua belah tapak tangan. Jadi rukunnya adalah mestilah niat, kemudian menyapu ke muka, kemudian yang ketiga menyapu ke kedua belah tangan hingga ke siku, kemudian yang keempat tertib. Jadi ada 4 rukun tayamum. Kemudian tayamum ni syaratnya adalah 3 ketiadaan air. Itu syarat yang selalu kita ingatkan. Kemudian mengenai rukun solat. Mana rukun solat ada 13 dan kita ulang semula. Mana solat subuh ada 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3 dan isyak 4. Dan kemudian kita terangkan semula tentang azan. Iqamah, mana azan ni ada yang dilakukan apabila masuknya waktu solat fardu. Kemudian iqamat ni pula adalah dilakukan sebelum kita mendirikan solat, untuk mendirikan solat. Jadi itu sedikit sebanyak yang kita ulang kaji tentang fiqh. Kemudian berkaitan tentang tauhid, kita ulang semula berkaitan tentang rukun iman, rukun Islam,
Dan juga kita tekankan tentang beriman pada Allah, yang mana Allah yang menciptakan makhluk, semua makhluk, termasuk manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan macam-macam lagi. Dan juga kita ulang kaji tentang sifat-sifat wajib bagi Allah dan lawannya, iaitu sifat mustahil. Contohnya qidam sedia ada, lawannya hudus, baharu. Jadi Allah wajib bersifat dengan sedia ada, qidam adalah sedia ada, Allah wajib bersifat dengan sedia ada, dan mustahil Allah bersifat yang baharu. Kemudian yang bakok, kekal, iaitu Allah maha kekal. Jadi mustahil untuk Allah bersifat fana, iaitu bersifat binasa. Kemudian berkaitan tentang mukhalafatul hadisi, yang mana Allah ni wajib berlainan dengan yang baharu. Jadi lawannya mumasalatuhu lil hawadisi, bersamaan dengan baharu. Dan juga Allah ni qiyamuhu bi nafsihi, wajib berdiri dengan sendiri. Jadi mustahil kalau Allah ni qiyamuhu bi ghairihi, berdiri dengan orang lain, dengan yang lain. Kemudian juga Allah wahdaniyah, esa, maha esa. Dan lawannya mustahil bagi Allah bersifat ta'addud, berbilang-bilang. Dan juga kita ulang kaji tentang nama-nama malaikat, 10 nama malaikat. Ada lagu malaikat yang kita selalu tayangkan, dan mereka sama-sama menyanyikan lagu, mengingati sama-sama 10 malaikat: Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, Israel. Semuanya 10 malaikat yang kita hafal namanya. Jadi itu sedikit sebanyak tentang tauhid. Dan juga kita ada mengkaji tentang Rasul. Rasul ialah lelaki yang mulia yang menerima wahyu daripada Allah untuk disampaikan kepada manusia dan jin. Itu Rasul, tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Kalau Nabi pula, tugasnya menerima wahyu, tetapi hanya untuk dirinya sahaja dan keluarga dia sahaja. Dan juga Nabi ni meneruskan syariat yang sedia ada. Jadi dia tidak menyampaikan wahyu kepada orang lain, hanya untuk dirinya dan keluarga sahaja. Jadi kemudian kita ulang kaji Rasul Ulul Azmi. Mana Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang mempunyai tahap kesabaran yang tinggi, kerana ujiannya pun tinggi, cabarannya pun tinggi. Jadi ada 5 Rasul Ulul Azmi: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad, insyaAllah. Dan ingatkan semua tentang nama-nama Rasul, yang mana Rasul ni ada 25 yang kita nyanyikan lagu sama-sama: Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampailah yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, insyaAllah. Dan itu sedikit sebanyak yang kita pelajari. Kemudian berkaitan tentang bahasa Arab, kita ada ulang kaji mengenai domir, kata kita diri, nama diri, dia, saya, mereka. Kemudian kita ada ulang kaji balik tentang nombor. Jadi nombor ni yang paling penting adalah asas nombor. Daripada 1 hingga 10 mesti kita ingat wahidun, 1 sampai asyarah 10. Kemudian berkaitan tentang nama-nama serangga, nama-nama burung. Jadi kita banyak bermain dengan lagu supaya dapat sedikit sebanyak mengingati nama-nama burung, nama-nama serangga. Kemudian subjek lain pula berkaitan tentang jawi. Kita mengulang kaji tentang imbuhan akhirat an. Kemudian adanya hamzah di awal kalimah, di pertengahan kalimah, di akhir kalimah. Hamzah yang sejajar, yang setara. Ada juga belajar imbuhan an, yang mana ada tulisan jawi yang perlu menambah huruf nun sahaja, ada yang alif nun, ada yang hamzah nun. Jadi macam mana nak bezakan. Kemudian tentang homograf, yang mana homograf ni adalah perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi makna lain. Contoh, mim nun tapa. Mim nun tapa kita boleh baca macam ni. Kita boleh baca mantap, kita boleh baca menetap. Jadi itulah homograf, adalah perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi maknanya berlainan. Dan itu sedikit sebanyak yang kita ulang kaji untuk minggu ni. Jadi semoga murid-murid dapat mengambil manfaat dan ilmu yang kita selalu ulang-ulang, yang kita selalu berikan.
Dan semoga murid-murid ni dapat sedikit sebanyak mengulang kaji, ingat semula apa yang kita pelajari untuk persediaan menghadapi pentaksiran pada minggu hadapan, insya-Allah. Jadi kita sama doakan kami juga akan sedaya upaya mencuba yang terbaik untuk murid-murid ni faham tentang ilmu agama, dan kita cuba terapkan bukan sahaja ilmu agama ikut silibus, tapi juga penerapan untuk diri sendiri, untuk amalan dalam kehidupan macam mana. Jadi kita akan cuba sedaya upaya, walaupun kadang-kadang setelah bukan mudah untuk kita membentuk murid-murid dengan sahsiah yang betul-betul baik kan, budi pekerti yang mulia, tapi kita akan cuba dari semasa ke semasa kita akan berusaha untuk bagaimana untuk membentuk murid-murid ini menjadi insan yang soleh, anak yang soleh dan soleha, insya-Allah. Jadi itulah segmen RMA dari saya pada hari ini. Jadi terlalu banyak, minta maaf yang menonton live saya agak lama. Terima kasih banyak, dan minta maaf atas segala kekurangan daripada saya, segala kesilapan yang kurang itu dan yang kesilapan itu datang daripada diri saya. Yang baik semuanya datang daripada Allah, hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah, insya-Allah. Jadi semoga semua yang menonton dan semuanya di dalam lindungan Allah, di dalam rahmat Allah, dan jaga kesihatan, jaga diri. Kita jumpa lagi insya-Allah pada akan datang pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama pula.